Baik. Cubaan 1 2. Cubaan. Cubaan 1 2. Boleh? Cubaan 1 2. Macam tak kuat. Kurang kuat. Cubaan 1 2. InsyaAllah. Boleh? Okey. Kaum ibu tu boleh ke depan tak? Kaum muslimat keluar dari situ ke depan, ke depan. Ke depan boleh tak? Dah keluar ke sini lah, ke depan. Macam tak berapa apa sangatlah. Sebab kalau tempat lain tu, kalau perempuan tu ke depan dia duduk. Perempuan dia ke depan. Itu macam tersuruh lah tempat tu. Macam tak, macam malu-malu pula kan. Jadi kalau tuan perempuan tak ke depan, jadi syaitan duduk ke depan ni. Syaitan duduk ke depan. Tuan-tuan tak nak, perempuan tak nak ke depan. Jadi minta kaum ibu ke depan. Kotakkan syaitan duduk situ. Baik, insyaAllah kita buka majlis kita dengan baca umur kita bila Rasul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW walal kiram wassalamu nizam insyaAllah Al-Fatihah. Dia ada baris tu, garisan perempuan punya. Ada batas kain tu kan, kain tu batas dia. Batas perempuan. Macam tu. Macam tu. Ila ratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wassalamu nizam insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan ataupun apa yang kamu sediakan untuk hari esok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala itu amat luas ilmunya ataupun meliputi ilmunya di atas setiap sesuatu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada Islamu ghariban wa sa'uru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Maksudnya Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Oleh itu berbahagialah kepada orang yang asing. Alhamdulillah. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau jawatan kuasa, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan budi dan syukur Allah Taala kerana Allah Taala memilih kita malam ini insya-Allah untuk hadir dalam majlis ilmu ini. Ilmu majlis yang dipayungi oleh para malaikat, sehingga kan
burung di udara dan ikan di lautan memohon keampunan kepada orang yang dalam pengajian ilmu, insya-Allah. Jadi malam ni kita baca kitab Hakikat Dia Beriman. Saya pinjam kitab tuan tadi, mana ni? Pinjam saya tersalah jadual. Saya ingat saya ngajar di Masjid Pantai malam ni. Rupa ke sini nasib baik baru sampai situ Kalau tidak dia dah sampai Sanun dah. Jadi kita kautan pusing ke sini, jadi saya pinjamlah kitab tuan ni. Sebab kat situ saya tak pakai kitab ni, saya pakai kitab Turas. Kitab Jawi lama, itulah kitab Aqidatun Najin. Tauhid lah. Tapi di sini kita belajar kitab ni lah, insya-Allah. Baik. Di muka surat apa tu? 24. 24 baris firman Allah Ta'ala F. Okey, kita masuk F, insya-Allah. Baik kalau roket tu kan senang. Senang dia nak tanya. Senang nak tanya kan. Ni jauh tu sah. Kalau malaikat Jibril Assalam, bila Jibril berguru dengan Rasulullah SAW, macam mana keadaan Jibril masa tu? Kan lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekat ni hubungan kan. Anak murid tu dengan guru tu lah. Dekat sangatlah. Lutut bertemu lutut. Ketika malaikat Jibril kan bertemu dengan Rasulullah salam dan bertanya dengan beberapa soalan kepada Rasulullah salam. Antara soalan ditanya ialah, apakah dikatakan Islam? Ma Islam ya Rasulullah. Ma iman, apa dikatakan iman? Ma ihsan, apa dikatakan ihsan? Nabi pun jawablah, apa dikatakan iman, apa dikatakan Islam, apa dikatakan ihsan. Dan kemudian tanda-tanda kiamat juga ditanya kepada Rasulullah SAW pun. Nabi pun menjawablah soalan-soalan tersebut. Di mana waktu dia tanya tu betul-betul menghadap Nabi. Para sahabat duduk, sahabat tak kenal pun. Tak kenal yang datang tu adalah malaikat Jibril datang. Menyerupai seorang lelaki lah. Dan bertanya beberapa soalan tadi, di mana lutut Jibril itu bertemu dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekatnya hubungan anak murid dengan guru tu kan. Macam itulah. Dah selesai tu, Nabi dah jawab semua, kemudian Jibril pun pergi. Kemudian Nabi tanya dengan para sahabat, kamu kenal tak siapa yang datang itu? Maka jawapan daripada para sahabat kan, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tak tahu siapa yang datang. Maka Nabi kata, itulah malaikat Jibril yang datang kepada kamu mengajar tentang agama kamu. Nampak? Itulah dekatnya hubungan kan antara guru dengan murid dalam konteks kita menuntut ilmu ni, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Jadi kita lihat malam ni tentang perkara yang membatalkan syahadah seterusnya, itulah perkara F. Perkara F, insya-Allah. Antara perkara yang membatalkan syahadah itu ialah taat kepada yang lain daripada Allah. Taat kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kepada sesiapa yang diperintahkannya supaya taat kepadanya. Seperti Rasulullah SAW memerintahkan kita taat kepada ibu bapa dan juga sebagainya. Birrul walidaini, taat kepada dua ibu bapa. Kan? Ada sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, ayul amalul afdal? Manakah amalan yang paling baik? Ada seorang lelaki tanya dengan Nabi lah suatu hari, ya Rasulullah, manakah amalan yang paling baik? Apakah jawapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada awal waktu. Sembahyang pada awal waktu ataupun sembahyang pada waktunya lah. Ada orang menyatakan as-salatu ala waqtiha, ada menyatakan as-salatu ala miqatiha, sembahyang pada waktunya. Kemudian sahabat tadi tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah selepas itu?
Maka Nabi SAW menjawab, birru walidaini, taat kepada dua ibu bapa. Taat kepada dua bapa. Selagi mana ibu bapa tu masih hidup lah. Kalau ibu bapa dah tak ada, macam mana nak taat? Memang dah tak ada dah meninggal kan? Kalau dah meninggal, so kita doakan mereka je lah. Macam tu. Kemudian sahabat tadi tanya lagi, manakah lagi ya Rasulullah amalan yang paling baik? Maka Nabi SAW pun menjawab, al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. So mana ada 3 amalan yang paling baik lah. Jadi dinyatakan dalam hadis sebut. Tapi kalau tinjau hadiah yang lain pula, ada lagi amalan lain yang lain yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan, antara perkara batalkan syahadah ialah taat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, kecuali kepada sesiapa yang diperintahkanlah. Supaya taat, seperti taat pada pemimpin pun digalakkan jugalah. Taat pada pemimpin, taat pada bapa, taat pada siapa lagi? Orang-orang yang boleh kita taat lah. Okay? Selama mana tidak menjuruh kepada perkara maksiat, maka kita digenakkan taat. Taat pada guru pun sama jugalah. Taat pada guru pun digalakkan. Dan sebagainya. Maka tidak harus bagi seorang muslim itu taat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. So mana taat yang paling besar, taat pada Allah. Apa lagi? Taat pada Rasul. Kemudian apa lagi? Taat pada para ulama, orang-orang alim, orang soleh pun digalakkan. Taat pada umara, pemimpin-pemimpin, selama pemerintahannya ataupun apa yang perintah itu tidak menentang umat Allah dan Rasul. Nabi SAW menyebut la ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat dalam konteks kan menyuruh ataupun melakukan maksiat kepada pencipta. Bila diperintahkan untuk maksiat pada pencipta, maka tidak ada taat. La ta'ata wala sama wala ta'ah. Tidak perlu dengar dan tak perlu taat. Tapi selagi mana tidak menentang, boleh kita taat. Macam tu. Firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wala tuti'u amral mufsidin allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Maksudnya tuan-tuan, dan janganlah kamu mentaati perintah orang yang melampaui batas. Amrul musyrifin, orang yang melampaui batas jangan kita taat. Orang-orang zalim apalagi kan, pun jangan kita taat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Al-Quran. Wala jangan kamu hampiri kepada orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim. Menurut saya nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Disentuh ni macam-macam lah. Sentuh ni kan api je, kalau sentuh pun dah sakit dah kan. Belum lagi dibakar, sentuh pun dah sakit. Bayangkanlah api neraka tu berpuluh kali ganda dia punya panasnya berbanding dengan api dunia. Api dunia tu pun puntung rongkok tu. Cubalah, siapa yang suka isap rokok kan, cuba dia pegang api rokok tu. Sakit tak sakit? Sakit kan? Apalagi kalau dicucuh pula puntung rokok tu kat tangan kita kan. Tentu sakit. Faham kan? Api lilin. Cubalah try api lilin. Cubalah try. Kau sakit ke tak sakit dah, cubalah. Kalau beranilah. Kadang musik sikit pun dah melintin dah. Tapi ada juga kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sesuatu kelebihan pada orang-orang tertentu, sehingga kan dia tak macam tak seolah macam tak terbakar lah macam tu. Tak terbakar lah. Contoh golongan ahli silap mata kan, ahli sihir dan sebagainya. Ahli sihir ni bila kadang dia pegang api pun kadang tak terbakar dia. Dia mengelabui akan mata kita. Itu cara je lah. Allah Ta'ala bagi kelebihan pada tu. Tapi dalam konteks dia tak taat pada Allah. Berbeza dengan para Nabi dan Rasul. Contohnya Nabi Ibrahim AS, tidak terbakar ataupun tak bakar lah. Dia masuk dalam api tu. Bila Namrud perintahkan supaya dia dicampak ke dalam api, maka dia tak terbakar. Allah Ta'ala berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, naklah kamu menjadi
sejuk dan sejahtera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau seandainya Allah Ta'ala hanya berkata kurni bardan ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu sejuk saja. Sejuk sudah tentu kemungkinan besar Ibrahim boleh matilah. Tapi sejuk dan sejahtera. Maknanya sejuk tapi tidak memudaratkan akan batang tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kemudian kita sambung lagi, allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Orang-orang yang melakukan fasid, kerosakan dalam muka bumi, fil ardi, dalam muka bumi, wa la yuslihun, dan mereka itu tiada melakukan kebaikan. Kebaikan. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan, Allah Taala sebut wala tuti'u amral mufsidin, jangan kamu taat orang yang lampau batas. Siapa saja dalam konteks melampaui batas jangan taat. Kecuali lah kalau mungkin kita tak ada kemampuan apa-apa nak menolak orang yang zalim itu. Kerana mungkin kadang-kadang orang zalim tu jumlahnya ramai, sedangkan kita seorang. Macam mana kita nak lawan? Kalau orang zalim tu seorang, mungkin kita boleh lawan dia seorang lawan seorang kan. Tapi kalau jumlah dia lagi ramai, kita seorang, macam mana nak lawan? Susah nak lawan kan? Kecuali hanya minta bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Zalim pula berbagai kategori juga zalim ini. Mau kata menyembah selain daripada Allah pun zalim juga. Fitnah pun zalim. Suka memfitnah orang lain kan, pun termasuk dalam perkara zalim juga. Menzalimi diri sendiri pun zalim juga. Maksud menzalimi diri sendiri itu ialah dia tidak menunaikan akan hak anggota badan dia. Zalim berdiri sendiri. Apa hak anggota badan? Kerehatan. Tapi dia tak nak rehat. Asyik bekerja siang malam pagi petang tanpa rehat. Jadi dia telah memberi kezaliman kepada batang tubuh dia. Tak? Mata melihat benda haram, mana menzalimi mata. Telinga mendengar benda haram, menzalimi telinga. Mulut cakap benda yang bukan, menzalimi mulut. Lidah kita. Tak? Kerana semua itu besok akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzlamuna anfusakum, jangan kamu zalim terhadap diri kamu sendiri. Apalagi kalau zalim pada orang lain. Zalim pada binatang pun termasuk zalim juga. Mendajalkan binatang, kurung binatang, tak bagi makan, kan? Dia pelihara binatang gajin tapi malas bagi makan. Dikurung kan, sampai berhari berminggu-minggu dalam kurungan tak bagi makan, pun zalim juga. Tak? Menyeksa binatang, memukul binatang, zalim. Mengerat kaki binatang. Kerat kaki dia. Dia tak suka dengan binatang tadi, kucing ke, kan, didajalkan kucing tu, dia ambil parang ke, dia tetak kaki orang tu. Orang tu masih hidup, tapi dalam keadaan dia dah kaki dah putus. Lembu kan, kalau orang kampung kadang-kadang dia, lembu ni kadang-kadang bebas macam tu je, masuk dalam perut orang kan. Jadi yang tuan lembu tu dia ambil lah asid tu, air asid tu, disimbah ke lembu tu. Meneneng lagi kan, mengkentitil lembu tu lagi kan. Jadi mengelupas kulit lembu tu. Ini menzalimi binatang lah tu. Besok, akhirat besok, binatang pun akan balas tu. Dia akan balas siapa yang menzalimi dia. Malah ada orang yang mengatakan bahawa akhirat besok binatang, semua binatang akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap binatang akan membalas binatang yang lain dan menzalimi akan diri dia. Contohnya binatang yang tidak bertanduk dizalimi oleh binatang yang bertanduk, maka akhirat besok akan diminta untuk membalas semula kepada binatang yang bertanduk tadilah. Kemudian Allah Ta'ala akan menciptakan tunduk untuk dia pula. Macam itulah. Apalagi kalau manusia kan, semua akan dibalas bersesuai dengan apa yang telah pun dikerjakan ketika hidup dalam dunia dahulu. Masya Allah tuan-tuan. Baik, kita sambung semula. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa zan wa inhum illa yakhrusun
Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Surah Al-An'am ayat 116 117. Apa maksudnya tuan-tuan? Wala tuti', jangan kamu menuruti ataupun mentaati. Tuti' ni asalnya mentaati, jangan kamu mentaati. Aksara man fil ardi, kebanyakan orang-orang yang terdapat dalam muka bumi, yudilluka an sabilillah, yang mana mereka itu menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa saja yang kita tahu dia ni menyesatkan kita daripada jalan Allah, so janganlah kita taat kepada mereka. Macam mana kita tahu orang tersesat tak sesat? Kita kan boleh berfikir. Allah Taala bagi kita akal untuk fikir, kenapa kita tak fikir? Tak? Samping itu kita kena belajar untuk ilmu. Tak boleh kita hanya orang kata belajar kat sekolah tu dulu saja, lepas tu tak nak belajar lagi. Dah masuk universiti, dah bilah ustaz, apa nak belajar lagi? Aku dah alim. Kalau dah alim, kau ajarlah orang pula. Tahu tak? Dah alim kena ajar orang. Ni ngajar orang pun tak ada. Belajar pun tak ada. So mana pergi ilmu dia? Habis macam tu lah. Itu sebab Nabi SAW menyebut, dia kata kun aliman au muta'aliman au muhibban au samian wala takun rabian patahlika. Naklah kamu menjadi orang yang menuntut ilmu, kan, ataupun orang yang mengajar ilmu, ataupun orang yang cinta kepada orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar ilmu-ilmu ini disampaikan. Wala takun rabi'an ataupun wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang yang kelima. Mana belajar pun tak ada, mengajar pun tak ada, cinta pada orang yang mengajar pun tak ada, mendengar pun tak nak, semua tak nak. Tapi dalam bab-bab lain dia suka dengar. Hiburan-hiburan dalam TV Asro pun suka dia tengok kan. Tapi bila bab ngaji dia memang malas. Kan besar betul dia punya syaitan tu kat kepala. Dia punya jemalang tu duduk kat tengkuk tu besar betul lah. Kau jangan poi dia kata. Kau jangan poi, lebih baik kau di rumah ya tengok TV. Senang kan. Kalau tidak, kalau kau poi kan semua orang pandang kat kau. Wah, alhamdulillah kau dah bertaubat kata kan. Kau dah bertaubat, dah ada kesedaran diri, jadi orang akan cakap tentang kau. Jadi kau janganlah poi kata. Syaitan pun pandai juga tuan. Dia bodek. Dia akal gitu kan. Macam tu. Sedangkan menuntut ilmu tu adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib kepada setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Betul tak? So menuntut ilmu tak pernah habis. Kan? Walaupun kita dah ada PhD ke, dah dua-dua PhD ke, kan, dah jadi profesor ke apa dan sebagainya, tuntut ilmu, cari lagi, tambah lagi ilmu, tambah lagi. Kita mana aja kita dengar ada orang alim, kita pergi dengar. Kerana tak semua benda yang ada pada kita itu, kan, tak semua benda yang ada tu kadang tak ada pada kita, kadang tak ada pun. Ya. Kerana manusia ni, yalah, ilmu manusia ni terbatas, betul tak? Terbatas ilmu manusia ni. Tak semua benda ada pada kita. Hatta kalau di universiti pun, profesor pun dia ada spesifik bahagian dia saja. Tak semua spesifik. Takkan dia nak semua nak subjek dia nak ajar kat universiti tu. Dia nak ajar, orang kata kimia pun dia nak kena ajar, bab orang kata agama pun dia nak kena ajar, kejuruteraan pun dia nak kena ajar, semua benda nak kena ajar. Undang-undang pun nak kena ajar. Semua fakulti dia ngajar. Tak ada kan tu kan. Biasanya setiap pensyarah akan diletakkan pada satu fakulti saja. Kat situlah dia akan habiskan masa untuk mengajar student-student yang di bawah dia lah. Tak ada satu universiti tu dia pergi ajar, tak ada. Profesor, setiap profesor tu dia akan pakar dalam bab tu saja. Tak semua bab dia sah. Tapi ilmu Allah Ta'ala tu kan sangat luas. Allah Ta'ala semua tahu. Apa yang terdapat di dalam muka bumi ini, di 7 petala langit dan bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah Taala itu bersifat alim. Alim maknanya mengetahui. Mengetahui yang tidak terbatas. Kita mengetahui tapi terbatas.
Baik, kemudian kita sambung semula. Inna ayyattabi'una illa zan, tiadalah mereka itu mengikut kecuali hanya sangkaan-sangkaan sahaja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tiadalah mereka itu melainkan mereka itu termasuk golongan orang yang berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wa a'lamu may yudillu an sabilih, sesungguhnya Tuhan engkau dianya sangat mengetahui sesiapa yang telah sesat daripada jalannya, ansabili, wa huwa alamu bil muhtadin, dan dia juga tahu siapa yang mendapat petunjuk daripadanya. Siapa yang dapat petunjuk daripada semua diketahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini dia kata jangan kamu taat wala tuti' aksara man fil ardi yudillu an sabilillah. Ayat yang atas tu sekali, yang atas tu lagi. Kat situ dia kata jangan kamu taat menuruti kebanyakan orang yang dalam muka bumi, kan, yang mana ada di kalangan mereka itu menyesatkan kamu. Ada di kalangan kamu menyesatkan kamu. Macam mana kita nak tahu orang tu sesat-sesat? Kita berdasarkan ilmu lah. Kita tak boleh tuduh sebarang orang sesat, tu tak? Apalagi kalau kita tuduh orang kafir. Orang tu kafir, dia Islam, dia sembahyang puasa, tapi kita tuduh, tiba-tiba tuduh dia kafir. Boleh tak? Tanpa bukti? Tak boleh. Mestilah berdasarkan pada ilmu. Kita tanya para ulama, dia ni betul tak Islam ini? Dia ni murtad ke tak murtad ni? Kan? Jadi kalau ulama dah fatwakan orang tu murtad, kan, dia punya fahaman dia tak betul, janganlah kita ikut. Kalau ulama dah kata ni fahaman tak betul, kita ikut je lagi, itu memang orang kata sengaja carilah, cari masalah lah nama itu kan. Macam tu. Faham kan tuan-tuan? Kemudian yang ke-G, termasuk dalam perkara yang membatalkan syahadah juga ialah perancaan benci kepada Islam, sama ada keseluruhan ataupun sebahagian daripadanya. Ni pun boleh membatalkan syahadah. Ialah perasaan benci pada Islam. Dia benci pada Islam. Pantang jumpa ustaz ni, geram tu, kau boleh aku nak tubuh apa, nak ketuk je ustaz ni kan. Benci sangatlah pada ustaz ni. Ataupun dengar suara azan, dah melalak ada orang surau tu, masjid tu, kan, tak boleh ke senyap sikit? Ni benci pada Islam tu. Benci pada Islam. Kalau dalam sekarang ni tuan-tuan, kalau dalam media masa macam-macam kan, macam-macam kan, benda-benda statement-statement yang menyebabkan kebencian kepada Islam itu. Macam tu. Apalagi kalau mereka telah berkuasa tuan-tuan, lagi pula jelas benci mereka pada Islam. Kalau sebelum dulu bolehlah mereka sembunyi-sembunyi lagi, itu tak? Tapi sekarang tuan-tuan, maklumat di ujung jari je. Kan, hari ni kau post benda tak elok, semua boleh tengok. Kau post benda tak elok dalam media masa kan, dalam FB ke, dalam kata WhatsApp ke kan, semua orang boleh baca. Berapa saat dia, berapa second dia orang dah boleh baca kan apa yang kau hantar. Tak? Dulu boleh tak macam tu? Dulu tak boleh. Dulu susah, sebab tak ada media masa dulu. Sekarang ni zaman canggih kan. Bila canggih pula kan, jadi apa yang dihantar boleh dibaca dalam beberapa second, saat kita boleh baca dah. Macam tu. Itu pula ada punya kesan buruk media masa ini. Itu sebab ada orang kadang-kadang, aku tak ada FB ustaz, aku pun WhatsApp pun tak kerti nak buka, dia kata. Tuan-tuan ada WhatsApp tak? Tak ada. Habis handset tu, tengoklah handset dia, mana ada WhatsApp, tak ada, semua tak ada. Kan, handset lama ustaz. Kalau jual pun tak laku. Jual pun tak laku ustaz. Kalau jual kat Cina pun dia tak ambil, tak laku lah, tolak lah. Macam tu. Kalau zaman sekarang ni, kalau handset biasa kan jaga canggih. Satu handset kadang-kadang ada harga 1,000, ada 2,000 harga handset kan. Masya Allah. Kalau duit banyak-banyak tu sedekah kat surau ni akan bagus. Boleh juga beli aircon, tambah aircon dan sebagainya. Betul tak? Ni tidak kan, guna benda, beli dengan harga yang sangat mahal, tapi tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Sepatutnya kalau kita beli benda yang mahal, contohnya handphone ni, gunakan untuk Islam lah. Gunakan untuk Islam kan, jadi kita dapat pahala. Ni tak gunakan benda yang tak elok, dapat dosa lah. Baik, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wallazina kafaru fata'san lahum wa adalla a'malahum.
Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Maksudnya wallazina kafaru, dan orang-orang yang kafir, fata'san lahum, maka kecelakaanlah bagi mereka, wa dhallal a'malahum, dan Allah Ta'ala menyesatkan amalan mereka. Zalika bi annahum, yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya mereka benci kepada karyu, mana benci? Ma anzalallah, benci terhadap apa yang turunkan Allah Ta'ala. Ini Quran. Fa'ahbatu a'malahum, lalu Allah Ta'ala membatalkan ataupun menghapuskan segala amalan-amalan kebaikan yang mereka dah lakukan. Okey, kebencian. Kemudian antara orang Yahudi dengan Islam, mana yang paling benci pada Islam? Yang paling kuat penentang pada Islam mana? Yahudi. Yahudi paling kuat kebencian pada Islam berbanding dengan orang Nasrani. Tetapi mereka tetap jugalah, walaupun ada di kalangan yang Nasrani itu dia punya jiwa dia lemah lembut pada Islam, tetapi ada juga yang keras jiwa dia pada Islam, ada juga. Tapi Yahudi lagi teruklah berdasarkan kepada Quran tu, kan, sangat kuat penentangan pada Islam ni Yahudi dan juga orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Sedangkan orang yang sangat kuat lemah lembutnya, toleransi pada Islam, itulah orang-orang Nasrani ataupun Kristian saja. Tapi tak semua juga Kristian. Ada juga Kristian yang keras pun ada. Kan? Tengoklah peperangan yang berlanjutan lama dulu. Pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi tu, peperangan salib. Peperangan salib pernah ingat kan? Tengoklah ada berapa siri peperangan salib. Banyak. Ada 8 siri tersilap saya. 8 siri peperangan salib. Mana tentera Kristian lawan Islam. Okey. Sehingga ramai yang telah umat Islam terbunuh, disembelih di Masjid Al-Aqsa masa tu, pada zaman itulah. Kan? Sehingga penuhlah dengan darah, dengan mayat-mayat bergelimpangan di Masjid Al-Aqsa masa tu. Kitab-kitab Islam pun banyak yang orang kata dibakar dan sebagainya. Tu sejarah. Kalau tuan-tuan rajin, bacalah sejarah tentang perang salib dan kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang menawan ataupun merampas kembali kota Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa tu daripada orang-orang Kristian. Gitu. Cuma persoalannya, kenapa dikatakan perang salib? Ini persoalan dia. Dinamakan perang salib kerana tentera-tentera Kristian masa tu dia memakai salib. Dia pakai salib kat baju dia. Tu sebabnya dia dikatakan sebagai perang salib. Dia ada banyak siri. Kalau tuan-tuan lihat, kalau tuan gajin, Google lah. Google dan internet tentang perang salib. Ada berapa siri perang salib? Banyak siri. Ada masanya tentera Islam menang, ada masanya tentera salib menang. Kan? Bertukar-tukar ganti tu. Salahuddin Ayyubi, kata silap saya, pada terlibat dalam perang salib yang ketiga dan keempat. Perang salib seterusnya Salahuddin dah tak ada, dah meninggal. Tapi perang itu masih lagi berlaku berjalan. Sebenarnya orang Kristian pun tak ada nafikan, mereka juga kuat juga penentang pada Islam. Betul tak? Okey. Sejarah Melaka dulu. Kan, sejarah Melaka dulu. Kenapanya berlakunya contohnya peperangan antara Melaka dengan Portugis, kan? Melaka dengan Portugis kan perang dulu kan? Tahun bila? 1511. 1511 kan? Siapa ada sejarah dia ingatlah perang Melaka tu. Perang antara Melaka dengan Portugis. So kenapa Portugis datang ke Melaka? Ini persoalan dia. Salah satunya orang kata berdagang. Sebenarnya mereka datang, kalau ikut sejarah, bukan untuk berdagang aja. Mereka juga menyebarkan fahaman Kristian, membawa fahaman Kristian. Apalagi mereka dah berjaya pula menawan Melaka, kan? Melaka pun kalah dalam peperangan itu, kan? Jadi banyaklah orang kata, tengoklah gereja-gereja dirikan oleh orang Portugis dulu. Bukan saja Portugis je, kan? British pun datang ke Melayu ni, tanah Melayu pun juga, kan? British ni pun dia akan bawa juga fahaman Yahudi, Kristian. Belanda pun macam tu juga, kan? Cuma persoalannya, kenapa mereka itu berjaya masuk ke tanah Melayu?
Salah satu daripada sebabnya mereka berjaya masuk ke tanah Melayu itu ialah, antara sebabnya ialah orang Melayu sendiri yang berpakat dengan mereka. Orang Melayu sendiri berpakat dengan orang ini. Itu sebab mereka berjaya masuk ke tanah Melayu. Contohnya bila berlakunya perebutan kuasa orang-orang istana. Orang istana dia berebut kuasa, kan? Masing-masing nakkan kuasa. Yang menang akan berkuasa, yang kalah dia tak akan berdiam diri. Jadi mereka pun jumpalah pakat, pergi jumpa British, pergi jumpa Belanda, pergi jumpa tu dan sebagainya, kan. Tujuannya supaya mereka berjaya mendapat kuasa itu balik daripada lawan dia. Tetapi British kata, aku boleh masuk, aku boleh tolong kau, tapi apa habuan kami? Katanya, apa habuan kami? Okey, kita bagi tanah. Bagi tanah lah, bagi lombongnya je, kan. Tu akhirnya mereka masuk lah. Jadi hari mereka pun bertapak. Itulah cara dia. Bila mereka bertapak, bukan saja mereka kata bertapak begitu saja, mereka juga menyebarkan pahaman Kristian juga. Nampak? Sejarah, kan. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Termasuk dalam makna kebencian itu ialah tidak menyetujui hukum-hukumnya, sama ada yang berhubung dengan ibadat juga, seperti masalah muamalat. Benci kepada masalah muamalat ni. Dia tak nak, kalau boleh dia nak pakai orang kata kaedah-kaedah jual beli yang bukan pemuamalat Islam, konvensional, kan, yang ada riba dan sebagainya, kan. Dia suka macam tu. Ekonomi macam tu juga. Politik pun boleh, kalau boleh mereka nak sebarkan politik mereka. Politik yang berbentuk asabiyah, politik yang berbentuk orang kata, kan, meruntuhkan orang lain, menghina orang lain dan sebagainya, kan. Ini satu politik tidak elok. Kemudian dalam masalah pembelajaran, pendidikan dan sebagainya, masa mereka masukkan unsur-unsur yang negatif terhadap Islam, disebabkan kebencian mereka pada Islam, kan, ada pula kuasa, dia akan masukkan unsur-unsur tidak baik pada Islam. Juga benci kepada segala yang terkandung dalam satu ayat Quran sahaja ataupun satu hadis Nabi sahaja, sama ada sabda Rasulullah melalui amalannya ataupun pengakuannya. Dia kata Muhammad itu kuat nafsu. Ini satu juga. Tengoklah Muhammad tu berapa banyak isteri dia. Tapi dia tak tahunya orang kafir pun kadang banyak juga isteri. Bukan Rasulullah SAW je yang banyak isteri. Memanglah Rasulullah ni dia ada isteri yang ramai, lebih pada 10 orang, mengikut pada khususiah yang ada kepada Rasulullah SAW. Tetapi sebenarnya bukan Nabi aja, raja-raja yang dulu-dulu yang bukan Islam pun ramai juga isteri mereka, gundik-gundik mereka, tu tak? Kalau zaman sekarang ni ada seorang lelaki tu, saya tak ingat di mana dia tinggal, tapi ada keluar dalam FB, kan, dia mempunyai 39 isteri. 39 isteri. Kalau tuan-tuan tak percaya, tengok dalam YouTube. Lelaki beristeri 39 orang. Tengok. Mereka semua tinggal dalam satu rumah lah. Tak silap saya. Tetapi lelaki tu dia bukan kerajaan, dia kerja sendiri. Tapi alhamdulillah lah, tak adalah berperang-perang isteri dia. Kira baik bagus lah tu. Mengamalkan poligami tu. Mengamalkan poligami. Tapi perempuan ni poligami ni dia negatif sikit, dia tak suka dengar. Dia kalau silapkan dia ketuk pula suami dia. Oh, abang nak tambah seorang lagi ya? Okey. Tak apa, ceraikan aku, ceraikan aku, ceraikan aku, dia tu. Ni ada sifat perempuan yang tak elok. Tapi dalam tu, dalam YouTube tu, lelaki tu mempunyai 39 orang isteri, anaknya 100 lebih tu silap saya. Mereka tinggal dalam satu rumah yang besar, mempunyai 100 buah bilik. 100 buah bilik. Mereka bercocok tanam, bertani, kan, menternak binatang dan sebagainya. Dan masing-masing ada rutin untuk memasak. Dia ada giliran rotate untuk masak lah. Hari ni siapa yang masak, besok siapa masak. Bagus kan itu? Bagus kan? Jadi nak bercakap pada kita, so maknanya bukan Nabi Muhammad SAW saja yang punya isteri yang ramai. So orang kafir ada juga isteri yang ramai. So tak ada masalah pun. Betul tak? Apa masalahnya? Tak ada masalah. Okey.
Juga termasuk dalam makna kebencian itu ialah mempersendakan Quran dan sunnah Rasulullah. Dia kata Quran ni lah dah lapuk lah, tak sesuai lah zaman sekarang ni, kan? Kemudian Nabi ni dia kata ni Nabi pun tak pernah sunyi pada buat silap salah ni. Macam-macam lah dia tuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ada yang buat karikatur. Tu karikatur ni kartun untuk mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kan? Dulu kan baru ni pun ada kan kecoh pasal karikatur ni. Mana dia menghina Rasulullah SAW dengan dia rupakan Nabi itu macam babi lah, macam-macam lah dia rupakan. Atau mempersendakan orang yang menegakkan kedua-duanya, hukum Quran dan hadis. Sesungguhnya sikap mempersendakan Allah Ta'ala dan Rasulnya seperti mereka yang menganggap bahawa hukum-hukum yang ada dalam Quran ni sudah lapuk. Dia kata hukum Quran ni semua dah lapuk, tak sesuai lagi dia guna pakai. Hukum potong tangan pun tak sesuai. Orang mencuri kan kena potong tangan. Jadi kalau dia laksanakan hukum potong tangan, sudah nanti akan ramailah orang-orang yang kudung tangan. Bila ramai orang kurung tangan, jadi productivity tu kurang lah. Jadi akan nampai nanti di jalan-jalan orang yang kudung tangan. Jadi orang tertanya, kenapa kau kudung tangan? Aku mencuri. Kenapa mencuri? Dah dilaksanakan hukum potong tangan. Banyaklah orang kudung tangan. Okey. Kemudian dia kata hukum Quran ni zalim, tak sesuai. Kan perempuan kena bertudung, tutup aurat kan? Lelaki naklah tutup aurat, perempuan pun ada aurat masing-masing. Lelaki perempuan ada aurat masing-masing, batasan aurat. Dia kata tak perlulah tutup aurat bertudung ni. Ini budaya orang Arab. Kita ni orang Melayu, apa nak bertudung? Jadi kalau kita bertudung dah ikut budaya orang Arab, dia kata. Tak? Jadi tak betul juga fahaman tu. Sedangkan bertudung adalah satu kewajipan Islam kepada orang perempuan. Aurat mereka antara muka yang boleh didedahkan dalam muka dan telapak tangan. Tak? Tapi yang lain tu adalah aurat. Naklah mereka itu menutup aurat mereka. Lelaki batasannya antara pusat dengan lutut. Bila main bola, janganlah didedahkan aurat bila main bola. Kemudian dia kata lagi tak sesuai dan sebagainya. Mempersendakan ulama yang soleh, juga mempersendakan pendakwah semata-mata kerana ajaran dan dakwah yang dibawa, dan juga mempersendakan orang berjihad untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala adalah juga termasuk dalam pengertian sebagaimana disebut di atas. Ini pun boleh keluar pada Islam. Semuanya boleh keluar pada Islam. Sengaja mempersendakan Islam, sengaja mempersendakan hukum Allah Ta'ala, sengaja mempersendakan macam-macam lah. Apa saja dalam konteks Islam ni kita buat, disendakan, dipelekehkan. Jadi orang ni kan, kalau dia orang kafir tu memang jelas lah dia memang tak patut sendakan. Memang patutlah dia macam tu kan. Ni orang Islam sendiri kadang-kadang dia sendiri yang mempersendakan Islam. Itu yang payah tu kan. Itu yang payah tu. Kalau bukan Islam tu memang faham lah dia bukan Islam, memang dia tak faham tentang Islam. Ini masalahnya kerana orang kita sendiri. Tuan-tuan, orang kita sendiri yang sendakan Islam. Itu masalahnya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa minhumul ladzina yu'zuna an-nabi wa yaquluna huwa uzun. Qul uzunu khairul lakum yu'minuna billahi wa yu'minuna bil mu'minin wa rahmatul lil ladzina amanu minkum wal ladzina yu'zuna ar-rasulullah lahum azabun alim. Maksudnya, wa minhum, dan sebahagian daripada mereka. Mereka siapa? Orang munafik. Allazina yu'zuna an-nabi, itulah orang-orang yang suka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan mereka itu berkata, dia kata huwa uzun. Dia kata Nabi ni mempercayai apa yang didengar aja. Dia kata Muhammad ni suka mempercayai apa yang dia dengar. Contohnya Quran. Dia percaya sangat tentang Quran Muhammad ni.
Dia kata Quran ni daripada Allah Ta'ala. Percaya sangatlah Muhammad ni, dia kata kan. Sedangkan memanglah Quran tu kalam Allah. Allah Ta'ala terima daripada Allah Ta'ala wahyu melalui Jibril AS, malaikat Jibril. Quran turun selama berapa tahun tuan-tuan? 23 tahun. 23 tahun Quran turun mengikut suasana dan keadaan yang berlaku pada masa itu. Kalau kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dulu dia turun secara sekaligus kepada para nabi dan rasul yang dikhususkan untuk kitab tersebut. Tapi Quran ini lain. Quran walaupun diturun sekaligus pada malam apa tu? Malam apa tu? Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar turun ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian turun pula pada Nabi selama 23 tahun berdasarkan kepada keadaan yang berlaku pada masa tersebut. Tapi orang kafir ataupun munafik kata Nabi Muhammad ni hanya sengaja mengada-ngadakan cerita, ataupun dia kata percaya sangat dengan Quran ini, sedangkan Quran ni tak tahu daripada mana asal usul dia, ataupun mungkin Quran ni Muhammad sendiri yang tulis, mana kita tahu kan. Sedangkan Nabi itu seorang yang ummi. Nabi tak tahu membaca, tidak menulis. Macam mana boleh Nabi boleh mengarang Quran? Tak? Macam mana Nabi boleh mengarang Quran? Mustahil. Sebab Quran merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul udhunu khairul lakum yu'minuna billah wa yu'minuna lil mu'minina rahmatul lil ladzina amanu. Katakanlah ia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Ia beriman kepada Allah, mempercayai orang mukmin dan menjadi rahmat bagi orang beriman antara kamu. Dan orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi mereka azab yang pedih. Wallazina yuzuna rasul lahum azabun alim. Orang yang menyakiti Rasul bagi mereka itu azab yang pedih. Menyakiti Rasul ni ada dua zaman. Satu zaman Nabi masih hidup, satu lagi zaman Nabi dah wafat. Satu zaman Nabi masih hidup, kan, contohnya orang kafir ke munafik menghina Rasulullah SAW. Satu lagi zaman Nabi dah wafat. Macam zaman sekarang lah. Zaman sekarang ni Nabi dah tak ada dah, tapi masih ada orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghinakan Nabi dan macam-macam lagi lah. Macam tu. Ataupun dia sendiri ngaku Nabi pun satu masalah juga. Sedangkan Nabi kata ana khatimul anbiya, aku ni kesudahan Nabi. La nabi ba'di, sudah aku tak ada nabi lagi. Yang kau declare dia nabi, kamu nabi buat apa? Ini termasuk juga menyakiti Rasulullah SAW, ataupun berkata sesuatu yang Nabi tak pernah cakap pun. Nabi tak pernah sabdakan benda tu, tetapi dia kata ini Nabi yang cakap. Ini pun satu masalah juga. Itu sebab satu benda yang kita rasa tak confident sama ada hadis ataupun tak hadis, janganlah kita kata itu hadis. Kalau tak yakin itu hadis, jangan sebut hadis. Hanya sebut dia kata ada pandangan, ada kaulnya tu. Macam tu lah. Jangan sebut direct pada Nabi kata ni Nabi kata, dia kata bila pula tengok dalam hadis tak ada pun. Tengok dalam orang kata Sahih Bukhari tak ada, Sahih Muslim tak ada, Ibnu Majah pun tak ada hadis tu. Kan semua tak ada. Nak kata hadis dhaif pun tak ada. Tapi dia kata hadis. Apa bukti hadis? Itu termasuk dalam perkara mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada menyebut, dia kata man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adu 'alan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka sediakanlah tempatnya dalam neraka. Sediakanlah tempatnya dalam neraka. Faham kan? Sebabnya kita kalau nak sebut sesuatu benda tu kena clearkan betul-betul itu hadis atau tidak. Okey? Kalau hadis jadilah, kalau tak hadis janganlah hadis. Kalau tak, kata-kata ada pendapat. Macam itulah. Ada kaul menyatakan begini dan sebagainya. Macam tu. Okey, baik. Kemudian surah Taubah tadi kan? Ayat 61. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, yahzarul munafiqina an tunazzala alaihim suratun tunabbihum bima fi qulubihim.
qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahzarun wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi in kuntum tahzi'un. In kuntum tahzi'un. Maksudnya orang munafik itu takut kalau diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam diri mereka ataupun dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, teruskanlah ajakan kamu terhadap Allah Ta'ala dan Rasul. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan melahirkan apa yang kamu takuti itu. Kemudian, dan jika kamu tanyakan pada mereka tentang apa yang mereka lakukan tadi, tentu mereka menjawab, sesungguhnya kami hanya bergurau senda dan bermain saja. Katakanlah ya Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya kamu nak main-main atau nak olok-olok? Kan? Itu antara sikap orang kafir macam itulah. Ataupun ketakutan yang ada pada orang kafir itu, mereka takut akan turun satu surah yang menyatakan tentang tabiat buruk orang kafir ataupun orang munafik. Kan? Tapi jelas dalam Quran pun dah ada sebut orang munafik itu macam mana. Jadi akhirnya terbongkar juga rahsia mereka. Sama juga dengan tabiat orang Yahudi. Orang Yahudi kalau disebut tentang malaikat Jibril, mereka tak suka dengan malaikat Jibril. Tapi bila disebut tentang malaikat Mikail, mereka suka. Mereka suka dengan perkataan malaikat Mikail itu. Kenapa? Kerana malaikat ini yang menurunkan rezeki kepada mereka. Tapi bila sebut malaikat Jibril, mereka tak suka. Kenapa? Kerana malaikat Jibril itulah yang menurunkan wahyu Quran kepada Rasulullah SAW. Dan Quran ini membuka tembelang tabiat dan perangai orang Yahudi. Jadi Quran itu membuka tembelang dan juga perangai yang tak elok, perbuatan tak buruk, yang tak baik yang ada pada orang Yahudi lah sebelum Quran. Itu sebabnya mereka anti kepada malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril tak kisah pun, takut tak kisah pun kata. Kalau Allah Ta'ala nak perintahkan malaikat Jibril itu menterbalikkan, kan, menjahanamkan orang-orang kafir ni, kan, orang Yahudi ni, boleh aja. Tapi Allah Ta'ala tak perintahkan itu. Kalau Allah Ta'ala perintahkan, boleh aja. Tak? Dan macam orang Yahudi, orang munafik pun macam tu juga. Orang munafik takut Quran ini membuka tembelang dan sikap mereka macam mana terhadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau tuan-tuan dalam Quran pun ada surah munafik. Surah munafik ada kan? Dalam Quran. Begitu juga pada awal surah Al-Baqarah. Pada awal surah Al-Baqarah ada disebutkan tentang ciri-ciri orang munafik. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarjiun aw qasaybin minas sama' sampai habis. Itu ayat tentang munafik. Itu ayat tentang munafik. Betul tak? Jadi nak tak nak terbongkar juga rahsia mereka. Gitu. Itulah kelebihan yang ada pada Quran. Kita lihat balik terjemahan dia. Orang munafik itu takut kalau diturunkan terhadap mereka satu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah pada mereka, seteruskanlah ajakan kamu terhadap Allah Ta'ala dan Rasul. Sesungguhnya Allah akan melahirkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau atau main-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu nak bermain-main atau olok-olok? Boleh? Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sampai situlah. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Tanda situ, sampai situ perbincangan kita. Saya buka soalan dan pertanyaan kalau ada sebelum kita tutup majlis kita malam ni.
Ayolah di ayat yang awal-awal tu. Sebelum ayat ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi. Sebelum ayat itulah. Itu banyak cerita yang munafik dah. Kan? Cuba tuan-tuan tengok baliklah ayat tu. Ayat tu banyak, ada beberapa ayat lah tentang munafik kat situ di pangkal surah Al-Baqarah. Macam tu dah. Dalam Quran pun ada satu surah namanya surah munafik. Tuan-tuan boleh tengok kat situ tentang macam mana ciri-ciri orang munafik, kelakuan tabiat orang munafik, kan? Dan tanda munafik ada 3 kata Nabi. Surah Al-Munafikun. Kan ada Quran kan surah Al-Munafikun? Dekat dengan surah apa tu? Surah Al-Jumaat. Surah Jumaat tu ada satu surah namanya surah Al-Munafikun. Berkenaan dengan orang-orang munafik dia seperti itu. Jadi orang munafik ni dia kalau kau boleh tak nak ada satu surah menyebutkan tentang fi'il mereka, perbuatan mereka, kelakuan mereka. Tapi dalam Quran memang ada jelas ada satu surah tentang mereka. So mereka tak boleh lari lah. Gitu. Dah terbongkar rahsia mereka tu. Ada? Jumpa kan? Tema. Imam pun tak jumpa. Surah Al-Munafikun. Dia kalau boleh Quran ni, set ni kita install satu Quran. Ada satu Quran. Ada. Al-Munafikun. Ada. Al-Munafikun. Munafikun ni jamak muzakkar salim. Al-Munafikun. Asalnya munafik. Juz 8. Gitu. Kita boleh tengok situ lah tentang orang munafik. Okey, habis ada soalan tak? Faham ke tak faham? Faham kan? Kalau tak faham boleh buka saya punya tu FB tu, tengok balik lah. Saya kuliah-kuliah masukkan dalam tu. Senang, kadang-kadang orang dia nak tengok apa yang kita sampaikan. Kita share lah, kongsi lah macam tu, share. Mana tahu esok kalau saya mati, meninggal dunia, kan kita tak tahu umur kita panjang pendek kan. Jadi kita ada tinggalkan video-video kuliah kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok setelah kuliah kita. Sekian saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa ziyana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fa'arifin. Allahumma fakana fidin, Allahumma fakana fidin, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Itu dia apa ni kuliah yang kita dengar sejak tadi. Jadi kami jemaah rakamkan ucapan kita terima kasih kepada yang Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Kasim atas ilmu yang penuh dengan pengajaran sejak tadi. Semoga yang berbahagia mendapat keberkatan ini. Jadi yang untuk jemaah ni, marilah kita terus mencari serta menimbul ilmu sebanyak mungkin. Tidak semua dari kalangan manusia mendapat taufik dan hidayah dengan sempurna sekiranya tidak hadir dalam majlis ilmu. Taufik dan hidayah itu milik Allah, namun dia perlu dicari, bukan dinanti. Jadi lagi sekali kepada semua jemaah yang hadir pada hari ini, mari kita sama